Assalamualaikum, kita bertemu lagi dan kita teruskan dengan mata pelajaran muamalat. Muamalat berkenaan jual beli. Muamalat darjah 5. Murid-murid boleh buka kitab muka surat 19. Sebelum tu mari kita sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik murid-murid, kita teruskan. Cikgu nak semua fokus dan perhatikan apa yang cikgu nak sampaikan. Kita masih di dalam tajuk riba. Riba ini ialah bererti pertambahan dan hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Kalau dah haram maksudnya berdosa. Jadi pada minggu lepas kita dah belajar jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba ada berapa? Jenis-jenis riba ada 2, iaitu riba al-buyu', riba al-buyu' dengan riba ad-duyun. Riba al-buyu' dengan riba ad-duyun. Riba al-buyu' ni apa? Riba al-buyu' ialah jual beli barang ribawi. Jual beli yang melibatkan barang-barang ribawi. Barang-barang ribawi ni apa? Antaranya 6 tu lah. Antaranya ialah mata wang, duit, emas, perak, makanan asasi seperti tamar, beras, garam, gandum, barli. Itulah antara barang-barang ribawi. Riba buyuk ni berkenaan dengan barang-barang ribawi. Ni barang-barang ribawi. Seperti yang tadi, emas, perak, gandum. Jadi, riba buyuk ini terbagi kepada 3 jenis. Iaitu riba al-fadlu, riba an-nasi'ah, riba al-yad. Cuba ulang balik. Riba al-fadlu, riba an-nasi'ah, riba al-yad. Okey, riba al-fadlu, riba an-nasi'ah, riba al-yad. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang 3 perkara itu. Tentang riba al-fadlu, riba an-nasi'ah, riba al-yad. Jadi kita pergi kepada riba al-fadlu dulu. Pada hari ini 3 itu sahaja yang kita akan belajar. Jadi pada hari ini kita akan pergi kepada riba al-fadlu dahulu. Mari kita baca muka surat 19. Buka muka surat 19 yang bawah. 1. Riba al-fadlu. Riba ini melibatkan jual beli atau pertukaran antara barang ribawi yang sama jenis. Barang yang sama jenis seperti emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, atau kurma dengan kurma, tamar dengan tamar. Sama jenis yang mana ia berlaku apabila berat atau kuantiti pertukaran tersebut tidak sama. Tapi macam mana boleh berlaku riba? Berlaku riba dia macam ni. Dia sama jenis seperti emas dengan emas. Tapi kita ada emas, dia ada emas. Jadi kita tukar 1 gram emas. Kita nak tukar dengan 2 gram emas. Tak boleh, walaupun emasnya yang berlainan, tapi namanya emas. Tapi jenisnya sama, iaitu emas, walaupun dia berbeza-beza emas. Tapi kalau dia berlainan berat, dia dikira riba, jadi haram. Cikgu bagi contoh, bawah tu bagi contoh, kitab bagi contoh, menukarkan 15 gram emas 916 dengan 10 gram emas 999. Walaupun kualitinya berbeza, tetapi oleh kerana kedua-duanya adalah emas, maka berat mestilah sama semasa pertukaran. Emas, ada emas 916, ada emas 9999. Jadi yang mana paling mahal? Emas yang paling mahal ialah emas 999. Tengok info ni. Emas 916 adalah jenis emas yang mempunyai ketulinan emas 916%. Manakala emas 99 adalah emas yang mempunyai ketulinan sebanyak 9999. Hampir 100%. Jadi emas mana yang paling mahal? Emas yang paling mahal ialah 999. Walaupun emas 999 paling mahal, tapi
Kalau nak tukar dengan emas 916, mesti kena beratnya yang sama. 15 gram emas ini, emas 916, mesti kena tukar juga 15 gram emas 999. Mesti sama dia punya berat. Kalau berlainan berat, dia jadi riba. Riba apa namanya? Riba al-fadlu. Al-fadlu ni maksudnya lebih. Al-fadlu bahasa Arab, bahasa Melayunya lebih. Okey, pergi muka surat 20. Ada contoh lain. Ni contoh lain. Menukarkan 10 kilogram beras biasa dengan 5 kilogram beras basmati. Beras biasa yang kita makan itulah. Kalau beras basmati yang panjang tu, yang mahal. Jadi kedua-duanya adalah beras. Tapi namanya beras juga. Mahal ke, murah ke, tapi namanya tetap beras. Walaupun berlainan kualiti, pertukaran mesti pada berat yang sama. Kalau nak tukar, mesti beratnya sama. Beras basmati, beras biasa, mesti sama. Kalau berlainan, beras basmati 5 kg, tapi beras biasa 10 kg, itu namanya riba. Tak boleh. Dan haram. Okey, baca bawah tu. Riba al-fadlu boleh dielakkan dengan dua cara. Sama ada, riba al-fadlu ni boleh dielakkan. Kalau tak nak jadi riba al-fadlu, boleh dielakkan. Ada dua cara. Apa caranya? Satu, perhatikan betul. Dilakukan dalam berat atau kuantiti yang sama. Berat sama, banyaknya pun sama. Jadi, dia tidak terjadi riba. Bagus. Kena kuantitinya sama, beratnya sama. Jadi, dia tak jadi riba. Riba ni haram. Okey, dua. Dilakukan akad jual beli dengan nilai wang terlebih dahulu. Cara nak elak lagi riba ni, kita ada emas 999, kita jual dulu. Dah dapat duit, kita beli emas yang 916 tu pula. Itu boleh, itu tak apa. Yang tak bolehnya kita terus tukar emas 916 dengan emas 9999 dengan berlainan berat, itu tak boleh, itu jadi riba. Kalau tak nak jadi riba, kita kena sama 916 15 gram, emas yang 999 pun 15 gram. Jadi dia tak jadi riba. Okey, selesai riba riba al-fadlu dah selesai. Ingat betul-betul. Sekarang kita masuk yang kedua, riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah. Riba an-nasi'ah ni apa? An-nasi'ah ni maksudnya bertangguh. An-nasi'ah ni maksudnya bertangguh. Okey, riba ini berlaku apabila jual beli atau pertukaran antara barang ribawi berlaku secara bertangguh atau tidak serentak. Dia tukar tu, dia tidak serentak, dia tidak secara langsung, dia tangguh. Contohnya, tengok contoh. Membeli emas secara bertangguh atau berhutang. Sebagai contoh, seorang pembeli dapat emas pada hari ini, tetapi bayaran dibuat selepas beberapa hari. Atau membuat bayaran pada hari ini, tetapi emas dapat minggu hadapan. Dia bertangguh. Beli emas hari ini, tapi bayarnya besok. Contohnya, tukar emas pada hari ini. Kita nak tukar emas, tapi kita dapat emas yang lagi satu tu pada hari besok. Dia kira berhutang lah. Jadi itu dikatakan riba. Kalau tak nak riba, kita kena bayar sekarang. Okey, membuat pertukaran beras secara bertangguh. Sebagai contoh, Ali dan Ahmad bersetuju untuk bertukar beras, tetapi secara bertangguh. Ali dengan Ahmad ni, dia nak tukar beras. Ali ada beras, Ahmad ada beras, tapi dia nak tukar beras. Hari ini, Ali menyerahkan 10 gram beras basmati kepada Ahmad, manakala Ahmad berjanji akan memberi 10 gram beras biasa pada keesokan harinya. Ali ada beras basmati, beras mahal tu, 10 kg kepada Ahmad. Jadi, Ahmad ni dia berjanji untuk beri 10 kg pada besoknya pula.
Jadi siapa yang berhutang? Jadi Ahmad yang berhutang. Jadi tidak boleh. Dia dinamakan riba an-nasi'ah. Buka muka surat 21. Riba an-nasi'ah ni maksudnya bertangguh. Kalau tak nak bertangguh, kena bayar sekarang. Riba an-nasi'ah ni berlaku apabila sama jenis, seperti beras dengan beras, tamar dengan tamar, gandum dengan gandum. Kalau berlainan tak apa. Okey, 21. Riba aliyat. Kita masuk yang ketiga, riba aliyat. Riba aliyat ni apa? Riba aliyat ialah yang atas sekali. Riba aliyat ialah jual beli barangan ribawi yang kedua-duanya mempunyai illah yang sama tanpa disyaratkan tempoh tertentu ketika akad tersebut. Walau bagaimanapun, kelewatan menyerahkan kedua-dua barang atau salah satu antara keduanya benar-benar berlaku di luar majlis akad. Masuk riba aliyat ni ialah dia tidak menyerahkan barang di dalam majlis akad. Maksudnya bertangguh jugalah. Dia tidak serah barang terus. Kalau nak tukar gandum dengan gandum, dia tak tukar pada majlis akad tu. Jadi contohnya, ada contoh kat bawah tu, jual gandum dengan barley tanpa serah terima dalam majlis akad kerana nilaian barang berbeza mengikut perubahan masa. Riba aliyat boleh dielakkan dengan melakukan jual beli secara serah terima di dalam majlis akad. Riba aliyat ni nak elakkan macam mana? Kita terus bagi pada waktu majlis akad tu. Majlis akad ni apa? Majlis akad ni majlis kita nak serah barang tu lah. Kita nak serah barang tu, Ali, aku nak tukar gandum dengan engkau. Aku ada gandum, engkau pun ada gandum. Jadi aku nak tukar. Jadi terus tukar. Pada majlis itu juga, pada hari itu juga, pada waktu itu juga. Jangan tukar tu pada hari esok. Tak boleh. Itu dikira riba. Kalau tak nak riba, kita terus tukar pada waktu itu juga. Okey, itu saja pada hari ini. Riba ad-duyun, kita belajar pada minggu depan ya. Okey, kita belajar apa hari ini? Kita ulang balik. Secara ringkasnya kita belajar riba al-buyu'. Riba al-buyu' terbahagi kepada 3, iaitu riba al-fadlu, riba an-nasi'ah, riba al-yad. Riba al-fadlu maksudnya lebih, timbangannya lebih. Itu adalah riba. Riba an-nasi'ah ialah bertangguh. Riba an-nasi'ah ialah bertangguh, bayar tangguh. Bayar minggu depan, bayar esok. Itu bertangguh. Okey, riba al-yad ialah tukar tu dia melewatkan penukaran barang. Dia lewat. Kalau tak nak terjadi riba, kita tukar pada waktu itu juga. Okey, itu saja pada hari ini. Untuk tugasan, sila buat buku aktiviti tajuk riba. Sampai riba al-yad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.